projek penternakan telur ni telah bermula sejak Mac 2020 lagi. Penempatan asalnya adalah di belakang bangunan fasilitis lah. Didahulukan dengan 5 log kelulut. Dan dia ditambah 5 log pada Oktober 2020 di tempat yang sama dan kemudian beralih tempat di bersebelahan dengan tapak wadi. Pada tahun 2021, tempat yang sesuai telah ditemui. Kami telah memindahkan ke semua log kelulut tadi di kawasan yang baru ni lah, yang berada di sekeliling ni lah. Jadi tempat ni mempunyai sebanyak 61 log. Log tu bermaksud setiap kayu yang berdiri di belakang di saya ni adalah log. 61 log kelulut tu ditempatkan di kawasan yang adanya sumber makanan bagi kelulut. Kalau kita tengok di kawasan kelulut ni, sumber utama ni adalah pokok akasia. Okey, pokok akasia sendiri yang mana menjadi sumber utama kepada penghasilan madu kelulut. Untuk serutan, kebiasaan yang kami buat adalah sebulan sekali. Okay, mengikut kepada cuaca, mengikut kepada keadaan dan mengikut pada tempoh masa. Dan masa soyan adalah bermula selepas daripada bulan 2 sehinggalah bulan 8. Itu tempoh tuaian dia. Dan bila tempoh tuaian tu, kalau tengok banyak, dia boleh pergi kepada 2 minggu sekali tuaian tu lah. Itu tempoh masa untuk pengambilan tu lah. Untuk proses pengambilan kelulut atau proses penuaian kelulut, tempoh masa satu tuaian kelulut tu mengambil masa dalam 30 minit, satu log kelulut. Dan penghasilannya lebih kurang dalam 500 ml. Itu anggaran tambah tolak lah daripada penghasilan kelulut tadi lah. Dan daripada itu tadi, maka kalau kita dapat kumpulkan 10 log, kita boleh menghasilkan dalam 4 kilo. 4 kilo madu kelulut. Dan dia akan melalui proses-proses lah tertentu untuk menghasilkan madu yang untuk dijual di pasaran. Cabaran yang untuk dalam proses peternakan kelulut ini dan juga penuaian kelulut ni adalah satu masa dia. Okey, dia sebut masa dia yang mana kalau kita tengok proses penuaian ni masanya hanya ditentukan selepas bulan 2 sehingga bulan 8 saja. Yang mana selepas bulan 8 sehingga bulan 2 tidak boleh ambil kelulut. Sebab apa? Sebab masa tu mereka buat proses, maksudnya membaiki kelulut ke, itu proses yang kelulut tu akan rapi lah. Masa tu tak boleh sedut lah. Kalau sedut maka mereka tak ada sumber untuk makanan. Dan yang kedua dia sebut tempat. Kalau tempat tu curam, jadi proses pengambilan tu agak berisiko lah. Terutama nak ambil madu tu dalam keadaan tempat yang tak stabil. Okey, yang seterusnya, kelulut tu sendiri. Okey, kalau tuan-tuan tahu, kelulut sebenarnya tidak ada bisa di bahagian belakangnya. Dia hanya menggunakan gigi di depan saja untuk gigit. Biasanya kita tak tahu, kita anggap kelulut ni adalah lebah, tapi sebenarnya dia adalah lain daripada lebah. Sebab bila kata lebah, kita akan biasa dengar dia akan ada bisa di bahagian bawahnya. Tapi tidak, kelulut dia ada hanya gigitan pada depannya. Dan maka bila digigit depan tidak menghasilkan bisa sehingga mereka akan sakitlah. Tapi proses untuk ambil tu sebenarnya dari sudut gigitan tu tidak mencabar sebab gigitannya hanya sekadar gigitan semua api saja. Di sini saya tunjukkan satu log kelulut yang mana saya akan menerangkan isi kandungannya. Okey, yang pertama ini saluran keluar masuk kelulut. Okey. Yang kedua adalah propolis. Okey, sekitar ni. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam ni ada satu kantung, kantung yang diisikan madu dipanggil kantung madu kelulut. Okey, yang berwarna kuning ni adalah bee pollen untuk telur dan makanan dia. Dan kalau tengok di sini ada satu kantung yang mengandungi breed kelulut, breed kelulut. Ini adalah dia punya struktur dalam satu log kelulut ni. Objektif utama kepada peternakan kelulut dan ternakan ni adalah untuk mengajak keusahawanan bagi pelajar. Hasil daripada tuaian madu kelulut ini, maka madu tu akan dijadikan sebagai hasil perniagaan oleh para pelajar. Itu kita punya target lah atau objektif. Yang kedua, untuk memastikan keusahawanan berlaku di UiTM Melaka dan juga jaringan bersama masyarakat di kawasan setempat.
So, seperti yang kita lihat tadi, ini adalah hasil setelah madu Teja Honey diproses dan dibotolkan. Untuk pengetahuan semua, madu kelulur asli mempunyai banyak khasiat berbanding madu biasa. Antara khasiat madu kelulur ialah membantu meningkatkan hormon bahagia, membantu meningkatkan daya pemikiran kanak-kanak dan mempercepatkan proses penyembuhan luka. Seperti yang kita dapat lihat di sini, produk Teja Honey mengeluarkan 4 botol mengikut pelbagai saiz. Seperti yang pertama 100 gram untuk mereka yang baru ingin berjinak-jinak untuk merasa produk madu asli Kelulut, boleh dapatkan produk yang inilah 100 gram dengan harga RM35. Yang kedua, kita ada botol 200 gram dengan harga RM70. Yang ketiga, kita ada botol 300 gram dengan harga RM105. Dan yang terakhir, kita ada produk 500 gram dengan harga RM175. Sekiranya anda ingin mendapatkan produk Teja Honey keluaran Masmed, anda boleh menghubungi nombor yang tertera di bawah ataupun secara walk-in di Unimat di Bukit di kampus Alor Gajah, ataupun boleh melayari laman sesawang Facebook Masmed UiTM Melaka.